Kerana pagi ni kita bersama dengan Ustaz dalam mengulangi pelajaran talaki kita. Sambil itu kita mempelajari hukum-hukum tajwid bagi kita memastikan bacaan kita ni kita panggil dengan mahir dan betul lah, insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan semua, setiap hari Sabtu pukul 10 pagi kita ada kelas satunya, macam minggu ni hari Sabtu ketiga kelas talaki. Besok minggu depan, minggu keempat, tadabbur ayat-ayat terpilih. Dan Sabtu kedua, tadabbur surah terpilih. Dan Sabtu pertama saja tak ada pagi, tapi kita buat malam. Pukul 9.30 malam itu mengenai tafsiran hadis-hadis oleh Profesor Nick daripada Universiti Malaysia Kelantan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan pada Ustaz dan kemudian kita ada berpeluang untuk mengulang kaji, dan apabila Ustaz minta kita baca nanti, volunteer lah baca dan buka mic. Tapi semasa Ustaz memberi penerangan ini, kita mutekan dulu mic kita sehinggalah sampai pada waktu untuk kita bertanya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada Ustaz Muhammad Ruzaimi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini, hajat ataupun niat kita pada pagi ini, kita betulkan niat kita adalah kita untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Kerana apa? Kerana ini adalah hadis daripada Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya apa? Sebaik-baik manusia, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Maksudnya apa? Selain daripada ilmu-ilmu lain yang kita belajar tu, Allah kata Al-Quran inilah sebaik-baik ilmu yang kita belajar, dan sebaik-baik manfaat yang Allah akan beri dan pahala yang sangat besar apabila kita belajar Al-Quran. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Okey, jika tuan-tuan esok dah pandai, dah boleh baca Al-Quran dengan baik, ajarkan kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, maka lebih pahala tu lebih banyak lagi, boleh berpanjangan lagi pahala kita disebabkan kita mengajar orang lain ataupun kita tegur bacaan rakan-rakan kita. InsyaAllah moga-moga semuanya itu beroleh pahala dengan sebab Al-Quran. Al-Quran ni semuanya dia berpahala. Kita tengok dapat pahala. Okey, kita baca apatah lagi dapat pahala. Kita dengar pun dapat pahala. Semua pahala lah dengan Al-Quran ni. Jadi usahalah supaya kita dapat baca Al-Quran dengan baik, dapat menyentuh Al-Quran, dapat membuka Al-Quran walaupun sekejap, semuanya beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada pagi ini saya kira kita akan kongsikan surah Al-Masad kot. Surah Al-Masad ni. Saya kira surah An-Nas, Al-Falaq dengan Al-Ikhlas ni kita dah habis. Kita pergi surah Al-Masad insya-Allah. Saya share screen ni supaya kita dapat lihat sama-sama surah Al-Masad ni. Muka surat 603. 603 bawah sekali. Okey. Baik insya-Allah. Kan kelas ni. Okey, baik. Kelas ni.
Baik, jadi kita akan lihat surah Al-Masad ya. Saya baca, nanti tuan-tuan boleh ikutlah sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kelas percuma. Assalamualaikum. Harap mute-kan dulu semasa Ustaz mengajar kita. Sahabat-sahabat, harap mute-kan speaker semasa Ustaz mengajar kita. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul azim. Baik, kita telah baca surah Al-Masad Surah Al-Masad. Nama muka surat 603 603. Jadi mari kita lihat hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Masad ni ya. Surah Al-Masad. Okey, baik. Ni bismillah. Okey, baik. Bismillah ni kena hati-hati juga walaupun kita selalu baca bismillah kan. Okey, pastikan kita baca bismillah tu dengan betul dan tak ada kesalahan lah. Okey. Sebab bismillah ni adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni merupakan salah satu surah yang rukun dalam kita punya solat. Jadi kena baca dengan betul lah. Okey. Bismillah, sin tu kita jangan qalqalahkan dia lah. Jangan baca bisa. Okey, tak ada se Bis terus dia okey. Bismillah, kemudian perkataan Allah ni sebelumnya baris di bawah kita kena baca dengan nipis lah. Bismillah. Kita tak boleh baca bismillah. Allah tu jadi tebal lam tu. Jadi bismillah. Kemudian la ni kena panjang lah, 2 harakat. Walaupun dia tak ada tulis alif kecil ke atau sebagainya. Okey, pada perkataan lam pada huruf lam yang kedua ni. Tapi kita kena baca panjang 2 harakat Jadi kita akan sebut bismillah. Kemudian hirrah, ra ada tanda sabdu, kita sembunyikan dia punya getaran lah. Kita tak boleh baca hir. Okey, tak boleh baca bismillahir. Tak boleh bunyi r tu, tak boleh. Okey, kena sembunyikan getaran dia. Bismillahir. Macam tu. Kena latih lah, memang agak sukar sikit. Okey. Kemudian rah. Okey, ra bari atas bunyi rah, bukan rah ataupun ruah.
Okey, rah terus masuk dekat rah Rahma panjang. Nir sama dengan ra ada tanda sabdu, tak boleh getarkan dia. Nir bunyi macam tu saja. Macam tu. Tak boleh tak boleh Rahmanir Rahim. Ra bukan ra Rahim. Okey, baik. Terusnya kita pergi ayat yang pertama. Saya besarkan sikitlah kot. Boleh macam ni? Okey. So sini tabat. Okey, ni ada hamas pada huruf ta, kena keluarkan sedikit. Tabat tapi tak boleh qalqalah. Tabat tak boleh te. Tabat. Okey, kena hamas di sini. Tabat. Senyap pun tak boleh. Tabat yada. Jadi macam saktah pula. Okey, kena hati-hatilah. Tak apa, benda ni kita latih. InsyaAllah lama-lama pandai. Quran ni kena latih lama-lama nanti pandai lah. Walaupun mula-mula kita baca ada yang kurang tepat, tak betul dan sebagainya. Keep on reading lah. Kita kena baca selalu. InsyaAllah nanti lama-lama kita boleh baca dengan baik. Tabat yada. Okey, yada ni apa hukum dia? Baik, di sini ada huruf alif. Okey, huruf alif ni. Okey, di atas dia ada tanda mat. Okey. Atas dia ada tanda mat ya. Kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah. Ni hamzah. Hamzah ni hamzah qata' nama dia. Hamzah di atas alif ni nama dia hamzah qata'. Jadi kita kena baca dalam dua kalimah. Okey, yada ni satu kalimah, abi ni satu kalimah. Jadi dua kalimah lah. Yada kalimah yang pertama, abi kalimah yang kedua. Jadi apa yang perlu kita buat di sini? Kita kena baca panjang dia 4 ataupun 5 harakat ketika wasal. Wasal ni maksud dia sambung. Maksudnya kita nak teruskan bacaan. Kita tak ada niat nak berhenti atau sebagainya. Jadi kita kena baca 4 harakat ataupun 5 harakat. Sebaik-baiknya pilih 4 harakat lah. Okey. Lebih selamat lah untuk kita ambil 4 harakat. Okey. Yada. Okey. Dan kalau waqaf, mungkin kat sini tak sesuai lah nak waqaf Okey, tapi kalau kita jumpa hukum ni dan dia sesuai untuk waqaf, dia boleh baca 2 harakat ketika waqaf Dia ada 2 harakat saja. Kita tak boleh baca 5, tak boleh baca 4. Baca 2 harakat saja sebab dia akan beralih kepada hukum mad asli pula pada tu apabila kita waqaf. Jadi mad asli ni 2 harakat saja. Okey, bila dia waqaf, dia akan bertukar jadi mad asli. Jadi 2 harakat saja kita boleh baca dan ketika waqaf dinamakan sebagai mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Okey, sebab apa munfasil? Munfasil maksudnya dia terpisah. Terpisah, dia tidak berada dalam satu kalimah. Nanti kita akan jumpa akan datang ke ataupun hari ini insya-Allah kita akan jumpa huruf ataupun perkataan yang mad ni dia dalam satu kalimah. Nama dia mad wajib muttasil, yakni munfasil. N ya, M-U-N bukan M-U-T. M-U-T muttasil, yakni M-U-N munfasil. Maksudnya dia terpisah. Jadi yada ni satu kalimah, abi ni satu kalimah. Jadi 2 kalimah lah. Okey. Jadi kita kena baca panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey, yada. Jadi pastikan kita bunyi a. Okey, a ni hamzah. Mana kedudukan dia? Kerongkong kita bahagian bawah sekali. Jangan kita tertukar dengan ain pula. Ain dekat kawasan kerongkong bahagian halqum ni. Ain. Okey. Takut nanti kita tertukar. Jadi yada abi. Bukan abi. Abi. Okey. Yada 4 harakat ataupun 5 harakat. Kemudian terus abi. Bi. Okey. Ni ba ya. Bukan dal ya. Kadang orang tertukar. Huruf dal ni apabila ada huruf selepasnya dia tak boleh sambung. Dia tak boleh sambung dengan mana-mana huruf. Sebab tu kalau dal dia berada di hujung, selepas huruf dal ni tidak boleh sambung. Kalau sambung macam ni kita nampak macam huruf dal ni tapi sebenarnya ini adalah huruf ba. Nampak titik dia ni, titik bawah ni. Titik satu ni ba Okey, jadi abi ni ya Abi, okey baik. Huruf mad ya yang sebelumnya berbaris di bawah. Ba ni baris di bawah. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Dinamakan sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, insya-Allah Mad asli dengan mad tabi'i ni tuan-puan kena mahir lah. Kena biasakan sebab dia adalah hukum yang
Banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi panjang pendek pada mad asli ni kena jaga supaya kita tak terbaca panjang ataupun kita tak baca terlampau panjang dan tak baca pendek. Contoh kalau panjang sangat abilaha. Sebab apa? Sebab dia tengah usaha nak loading untuk ayat yang seterusnya tu, nak baca macam mana. Jadi dia terpanjang kat situ. Abilaha. Okey. Kadang macam tu. Jadi pastikan kita baca 2 harakat sahaja perkataan tu abilaha. Okey. Terus lahabiu wa. Okey. Di sini ada baris 2 ataupun dinamakan sebagai tanwin. Baris 2 ni di bawah Baris 2 ni di bawah. Ataupun tanwin Tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw. Ni huruf waw. Okey, dibaca dengan dengung 2 harakat. Okey. Dibaca dengung 2 harakat. Mana kawasan dengung? Kawasan dengung kita adalah bahagian hidung ni. Okey, di bahagian hidung. Jadi kita kena masukkan. Kita masukkan pada huruf waw dan kita dengung. Okey, lahabiu masuk. Kalau kita masuk saja tanpa dengung, macam mana bunyi dia? Lahabiu. Nampak tak? Dia tak sampai kat hidung. Dia hanya di bahagian mulut saja. Okey, waw. Okey, waw. Lahabiu. Okey, masuk kat kawasan hidung. Kalau tak hidung, tak masuk dengung tu, dia akan jadi masuk sajalah, dia tak dengung. Lahabiu. Lahabiu. Nampak? Beza Biu dengan biu. Okey, beza. Okey, dinamakan sebagai idgham ma'al gunnah. Idgham ni maksudnya adalah memasukkan. Masukkan apa? Masukkan pada huruf waw itu. Tanwin ini masukkan pada huruf waw. Jadi tak jelaslah tanwin ni. Kita tak akan bunyi lahabin wa. Terus masuk pada waw ni. Lahabiu. Okey. Okey, idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, sama je kalau tuan-puan baca buku tajwid, kalau dia tulis idgham bi gunnah, maksudnya idgham ma'al gunnah lah tu. Idgham memasukkan bersama-samanya gunnah, dengung. Gunnah ni adalah dengung. Okey, bi tu bersama. Okey, dengan bersama ataupun dengan. Idgham bi gunnah, dengan gunnah, dengan dengung Terus watab. Okey, di sini ada huruf ba. Okey, ia mempunyai tanda sabdu dan diwakafkan. Huruf ba kat sini ada tanda sabdu dan kita wakaf kat dia. Okey. Maka hendaklah kita baca dengan detakan ataupun lantunan. Kena bunyi be. Be itulah detakan ataupun lantunan. Okey. Be itulah bunyi detakan ataupun lantunan. Cuma di sini ada tanda sabdu. Okey. Okey, ada tanda sabdu. Jadi macam mana nak bunyikan dia? Kita akan bunyi watab. Dia macam ada satu apa panggil? Dia tidak terus keluar dia punya qalqalah tu. Watab tidak Sebab kat sini ada tanda sabdu, jadi kita macam ibaratnya macam tahan sekejap untuk kita keluarkan bunyi be tu, untuk keluarkan detakan ataupun lantunan ataupun qalqalah itu. Okey. Watab. Bukannya watab. Watab. Okey. Baik, dinamakan sebagai qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar. Okey, baik. Okey, qalqalah nama dia qalqalah akbar. Jadi watab. Okey, boleh Baik, kita terus pada ayat yang seterusnya, itu ayat yang kedua. Okey. Ma'ar. Okey, ma'ar. Okey. Huruf mad alif. Okey, ni alif mempunyai tanda mad. Okey, ni tanda mad di atas dia. Okey, macam orang kata macam wave ni ataupun macam misai pun ada, macam cacing pun ada orang sebut. Okey, jadi bentuk dia macam tu. Itu adalah tanda mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ni 2 kalimah. Okey. Ma ni 1 kalimah, aghna ni 1 kalimah. Dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat ketika kita wasal ataupun kita nak sambung lah. Dan
dua harakat ketika waqaf. Kalau berhenti kita baca dua harakat saja. Okey, dinamakan sebagai mad jaiz munfasil ataupun mad munfasil. Jadi kita akan baca ma'au. Okey, ma'auna. Okey, baik. Kemudian terus aghna ni, okey. Ghain mati, jadi jangan qalqalah kat dia lah. Dia tak ada bunyi ra kena tahan lah. Dia punya tu ma'arna. Tapi jangan lama-lama sangat. Okey. Arna macam tu. Tak boleh arna. Kadang-kadang kita terlepas arna kan. Sebenarnya tak kurang tepat lah. Sebab dia bukan qalqalah kat situ. Okey. Arna. Kena latih insya-Allah boleh. Kemudian huruf alif kecil sebelumnya berbaris di atas dibaca dengan dua harakat kerana mad asli ataupun mad tabi'i. Ini boleh juga dinamakan sebagai alif maqsurah. Alif maqsurah. Alif kecil ni berada di atas huruf ya ni. Dinamakan sebagai alif maqsurah ataupun alif kecil ni sebelumnya berbaris di atas. Nun ni baris di atas dibaca dengan dua harakat. Jadi dia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Baik, boleh Terus anhu. Anhu. Okey, nun mati, okey. Nun mati ataupun sukun bertemu dengan huruf ha. Ni huruf ha. Ni nun mati Dibaca jelas kerana izhar halqi. Okey, baik. Kalau lihat huruf nun ni ada tanda mati kan di atas dia. Jadi kita dah tahu kalau huruf nun dia ada tanda mati di atasnya, hendaklah kita baca dengan jelas. Okey. Ada keadaan nanti kita jumpa huruf nun, di atasnya tidak ada apa-apa tanda. Tak ada apa-apa tanda di atasnya. Kosong je. Itu maksudnya kita kena baca dengung lah. Ataupun kita kena baca memasukkan tanpa dengung. Okey. Kita kena baca dengung lah. Kat situ kalau nun mati yang tidak ada apa-apa tanda. Tapi kalau nun jelas dia punya tanda mati ataupun sukun dia, maka kita kena baca dengan jelas. Jelas apa? Jelas pada nun ni lah. Anhu. Okay, kita tidak boleh baca anhu. Tidak kita kena baca anhu. Anhuma. Okey? Boleh Baca jelas. Kerana apa? Dia adalah izhar halqi. Kemudian ma. Okey, huruf mad alif. Okey, alif ni sebelumnya berbaris di atas. Hendaklah kita baca dengan kadar panjang dua harakat dinamakan sebagai mad asli ataupun mad tabi'i Okey, mad asli ataupun mad tabi'i. Baik, terus maluhu wa. Okey, di sini ada hak dhamir ataupun hak kinayah. Hak dhamir. Hak dhamir ni maksudnya adalah hak ganti nama. Hak ganti nama diri seorang. Okey, ganti nama diri seorang. Okey. Maluhu. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini? Di sana ada waw kecil. Ini hak dhamir ataupun hak kinayah. Di sana sebelah dia tu ada waw kecil. Okey. Waw kecil. Dan kita lihat huruf sebelumnya adalah huruf yang berbaris. Dam ada berbaris. Selepasnya juga berbaris. Waw ni berbaris. Dan waw ni, okey. Dan huruf yang berbaris ni selepas hu ni, dia bukanlah huruf hamzah. Sebab apabila selepas hu ni adalah huruf hamzah, maka dia akan jadi hukum lain. Dan cara baca dia pun, panjang harakat dia pun lain. Okey. Baik, di sini kita kena baca dua harakat sahaja. Maluhu. Luhu wa. Dua harakat sahaja. Okay, dinamakan sebagai maksilah qasirah. Qasirah ni maksud dia pendek. Qasir maksud dia pendek. Tawil maksud dia panjang. Jadi qasirah ni maksudnya kita baca maksilah yang pendek. Pendek tu maksudnya berapa harakat? Dua harakat sahaja. Maluhu wa. Okay. Kita tak boleh baca apa tu tanpa dua harakat. Contoh maluhu wa ma, tak boleh juga. Okey, ataupun kita baca lebih daripada dua harakat. Maluhu wa ma, tak boleh juga. Okey, kita kena baca dua harakat sahaja. Maluhu wa ma. Okey, kadar panjang sesuatu mad tu dia bergantung kepada tempo kita baca. Kalau kita baca laju, jadi dia punya kiraan mad tu kena lajulah sedikit. Tapi kalau kita baca perlahan,
maka kiraan mat tu kena perlahan lah. Okey, contoh kan kita baca perlahan. Okey. Okey, kita baca tahqiq ataupun kita baca tahqiq lah. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Okey, kita baca lambat kan. Jadi kadar panjang dia tu dah berbeza lah sebab tempoh kita dah berbeza. Okey. Dan ada keadaan bila kita baca laju, ma aghna anhu maluhu wa ma. Itu dia punya kadar panjang tu pun dah kena cepat sikit. Jadi kita tak boleh samakan tempoh bacaan orang dengan kadar tu sama semua orang. Okey. Baik. Luhu wa ma. Okey, di sini ada apa? Mim alif. Okey, huruf mad alif sebelumnya berbaris di atas dibaca dengan 2 harakat. Jadi ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i lah. Ni ma ni. Ma ni adalah mad asli ataupun mad tabi'i sebab alif sebelumnya berbaris di atas. Okey. Jangan kita keliru dengan yang ni yang awal-awal ni. Ma ni sama, nampak sama bentuk kan? Alif mim. Yang ni pun alif mim. Tapi yang ni 2 harakat saja. Yang ni 4 ataupun 5 harakat. Okey. Terus wa ma kasab. Okey, huruf ba diletakkan tanda mati ataupun sukun kerana waqaf. Hendaklah kita baca dengan lantunan ataupun detakkan Lantunan ataupun detakkan. Kasab. Kena bunyi ba tu. Kena bunyi ba tu. Sebab ba ni kita telah letakkan dia tanda mati dan kita waqafkan dia. Jadi ni kita namakan dia sebagai qalqalah kubra. Jadi dua keadaan qalqalah ni apabila waqaf dia akan namakan dia qalqalah akbar dengan qalqalah kubra. Akbar dengan kubra. Akbar tu apabila huruf qalqalah iaitu huruf qaf, ta, ba, jim dengan dal. Okey, apabila huruf 5 huruf ni kita matikan dia dan kita waqaf, maka dia akan jadi qalqalah kubra. Tapi apabila huruf-huruf 5 ni, huruf qalqalah ni ada tanda sabdu di atas dia, maka dia adalah qalqalah akbar. Okey, dia ada jeda sikit untuk kita keluarkan kita punya lantunan ataupun detakkan. Kalau yang ni tak payah jeda, kita terus dia keluar. Kenapa? Kasab. Apa boleh tak? Terus keluarkan ba dia tu Kasab. Okey. Yang tadi ada tanda sabdu watab. Kita tak boleh watab, tak boleh. Kita kena tahan sedikit kemudian baru keluar qalqalahnya. Watab. Yang ni kasab. Yang ni tak boleh kita kasab sebab tidak ada sabdu di atasnya. Okey, boleh dapat cerita tentang qalqalah iaitu qalqalah kubra, qalqalah akbar. Baik, terus. Okey. Terus sayaf. Okey, sayaf. Okey, huruf sad. Okey, kena tebalkan dia. Hujung lidah menyentuh gusi bawah. Gusi gigi kita ni dalam tu bahagian bawah. Jadi hujung lidah kita sentuh lah. Sentuh, kemudian kita tebalkan dia. Macam mana nak tebal? Kita angkat kita punya pangkal lidah. Pangkal lidah ni bahagian dalam. Ini lidah kita. Yang ini hujung. Yang ni tepi hujung. Yang ni tepi lidah. Yang ini pangkal lidah. Okey. Jadi huruf sad tu bila kita nak dapatkan dia tebal, kita kena angkat sedikit lah. Angkat sedikit kita punya pangkal lidah kita. Maka kita akan dapat tebal. Sebab kalau kita tak angkat, nanti dia akan jadi huruf sin. Sebab huruf sin dengan sad tu, dia punya makhraj huruf dia sama. Hujung lidah menyentuh gusi bawah. Cuma sin ni dia punya tu mendatar. Dia punya lidah kita. Kita punya hujung lidah ni mendatar. Namun bila sad ni kita angkat dia. Okey. Sayaf. Okey. Nanti kalau kita tak angkat dia akan jadi sayas. Bila kita angkat kita punya pangkal lidah, maka kita akan dapat sayaf. Okey. La, terus huruf alif kecil sebelumnya berbaris di atas. Hendaklah kita baca dengan 2 harakat. Okey, ini mad asli. InsyaAllah tuan-puan mungkin dah mahir, mungkin dah tahu mad asli. Ni alif kecil ni sebelumnya berbaris di atas ataupun ni
alif maqsurah. Sayasla. Okey. Sama. Na. Okey. Ni huruf mad alif. Okey, sebelumnya berbaris di atas dibaca dengan berapa harakat? 2 harakat kerana ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Terus naran. Okey, yang ini adalah tanwin ataupun baris 2 di atas, okey, bertemu dengan huruf zal. Ini huruf zal. Dibaca dengan dengung 2 harakat. Dinamakan sebagai ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya dia tidak izhar dan dia tidak idgham. Dia tidak izhar, jelas dia punya apa tu tanwin dia, dan dia tidak memasukkan idgham. Jadi sebab tu kadang-kadang sebab tu ada juga orang mengatakan dia baina. Baina tu maksudnya antara, ataupun ada juga orang sebut samar-samar dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang sebenarnya adalah dia tidak ke arah izhar jelas dan dia tidak ke arah idgham memasukkan. Jadi dia di tengah-tengah. Ikhfa, dia sembunyi. Okey, hakiki. Naran, dia tidak tanwin. Dia tidak tanwin dan dia tidak izhar dan dia tidak idgham. Maksudnya dia antaralah. Antara. Jadi kita punya lidah tu macam mana? Okey. Lidah tu sebenarnya banyak memainkan peranan yang penting lah. Memainkan peranan yang penting untuk kita dapat sebut huruf tu dengan betul. Ataupun kita baca tajwid tu dengan betul. Jadi lidah kita tu antara langit atas dengan bawah. Dia tak pergi zal dan dia tidak pergi nun. Ataupun tanwin tu. Jadi antara. Lepas tu bila nak sebut huruf zal tu baru kita pergi pada huruf zal. Zal tu mana tempat keluar dia? Hujung lidah. Hujung lidah dikeluarkan. Kemudian gigi atas kita ni, gigi kacip atas ni sentuh hujung lidah tu. Okey, boleh dapat? Macam ni. Ni contoh lidah kita kan. Ni contoh lidah kita. Okey, ni gigi kita. Kita kena sentuh hujung lidah tu. Maksudnya kita kena keluarkan lah lidah kita tu. Kena keluarkan lidah tu. Kemudian gigi tu kena sentuh hujung lidah. Hujung lidah jangan tengah lidah. Yang jadi huruf lain pula kan. Ataupun, yelah memang tak ada pun yang gigi sentuh tengah lidah, tak. Okey, gigi hujung lidah. Za. Za dia bukan za. Za. Naran. Dengung. Kemudian za. Okey, dia teorinya begitulah. Okey, teorinya begitu. Okey, dinamakan sebagai ikhfa hakiki. Okey, baik terus. Za. Okey, za ni huruf mad alif sebelumnya berbaris di atas. Kita kena baca 2 harakat lah. Kerana ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, insya-Allah mudah ya. Mad asli dengan mad tabi'i. Zatalahab. Okey, huruf ba diletakkan tanda mati ataupun sukun kerana ia adalah waqaf. Okey. Adalah waqaf dibaca dengan lantunan ataupun detakkan ya, lantunan ataupun detakkan. Ia dinamakan sebagai qalqalah kubra. Okey, samalah sebelum ni kita bicarakan qalqalah kubra. Okey, huruf ba ni kita matikan ni dan kita waqafkan dia. Jadi sebab tu dinamakan sebagai qalqalah kubra. Dia ada lantunan ataupun detakkan ya. Lahab. Okey. Baik, kena bunyi ba tu kita tak boleh senyap je. Lahab. Senyap dia tak bunyi. Kena bunyi. Bukannya kita mengada-ngada untuk kita keluarkan bunyi tu. Tak. Memang hukum dia begitu. Kena bunyikan ba tu. Lahab. Okey. Baik. Terus. Wamra. Wamra. Okey. Kalau tuan-puan perasan di sini ada hamzah wasal. Huruf alif yang dia ada tanda atas itu seperti huruf sad ni. Ataupun kepala huruf sad ni. Okey. Jadi ini dinamakan sebagai hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ni kita tak perlu bunyikan dia ataupun kita tak perlu bariskan dia. Maksudnya kita tak perlu baca wa amra. Tak perlu wa am. Kita terus saja masuk ke dalam huruf mim yang bertanda mati ni kita abaikan hamzah wasal ni. Wamra. Kita tidak baca wa amra. Okey, boleh. Okey. Wamra. Okey, di sini ada hukum iaitu mim mati, ni mim mati bertemu dengan huruf ra, ni huruf ra.
hendaklah dibaca dengan jelas. Okey, jadi kita kena jelaskan mim tu, rapatkan kita punya bibir kita. Wamra, tak boleh kita wamra, tak boleh. Wamra, rapatkan kita punya bibir. Wamra. Okey, tutup mulut kita. Jadi di sini dia adalah izhar syafawi. Apa beza izhar syafawi dengan izhar halqi? Bezanya adalah nun mati dan juga mim mati. Apabila nun mati ataupun tanwin, dia termasuk dalam hukum izhar halqi. Tapi kalau dia berkaitan dengan mim mati, dia akan berkaitan dengan izhar syafawi. Baik, boleh dapat beza halqi dengan izhar halqi dengan izhar syafawi. Huruf sebelum ni tu apa? Nun mati ke ataupun tanwin ke ataupun mim mati. Kalau mim mati, ia adalah izhar syafawi. Sebab apa syafawi? Syafawi ni adalah bibir. Jadi mim tu adalah berkaitan dengan bibir, dua bibir. Sebab huruf mim ni tempat keluarnya adalah dua bibir. Am, im, okey. Ma, mi, mu. Okey. Ma, mi, mu, am, im, itulah tempat keluar mim. Jadi kalau kita tak rapatkan bibir, kita tak dapatlah huruf mim tu. Jadi macam tu je. Tak rapat. Kena rapat Wamra. Baik. Kemudian ra berbaris di atas hendaklah dibaca dengan tebal. Wamra, bukannya wamra. Kalau ra dia akan jadi nipis. Okey, ra kita akan baca tebal Wamra'a. Okey, bukan a Wamra'atuhu. Okey, baik. Ini apabila huruf yang berbaris di hadapan, dia akan bunyi dia u tuhu, bukan toho. Kadang-kadang kita terbaca jadi o. Wamra'atuhu. Bukan ho. Okey, dia hu. Wamra'atuhu. Okey, baik. Di sini ada hak dhamir. Okey, ni hak dhamir ni ataupun hak kinayah bersamanya waw kecil, ada waw kecil. Huruf sebelumnya berbaris, ni huruf tak berbaris dan selepasnya berbaris yang bukan huruf hamzah. Jadi huruf ha ni dia adalah bukan huruf hamzah. Maka hendaklah dibaca dengan dua harakat. Wamra'atuhu hu ni kita kena baca dua harakat dinamakan sebagai maksilah qasirah. Okey, maksilah qasirah. Okey. Wamra'atuhu hamma. Okey, baik. Ni okey, huruf ha, jelaskan ha, jangan jadi ha. Okey, jangan baca wamra'atuhu hamma. Jadi kita akan baca wamra'atuhu hamma. Huruf ha kat mana? Kerongkong kita bahagian tengah, bahagian halqum. Jadi akan bunyi ha. Ya. Okey, ha. Macam mana? Macam mana nak dapat huruf ha ni, kita kena latihkan dia macam mana. Ha ni kita matikan dia. Dan kita letak huruf yang sebelumnya berbaris dah. Baris atas ke, baris bawah ke ataupun baris hadapan. Jadi kita akan bunyi ih, okey. Macam itulah. Hamma. Okey, baik. Terus mim huruf mim mempunyai tanda sabdu. Okey, ni huruf mim Ni huruf mim mempunyai tanda sabdu, dibaca dengan dengung dua harakat kerana wajibul gunnah. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa wajibul gunnah ni boleh pergi panjang sehingga 3 harakat. Tapi hukum lain, kalau ada keadaan lain ataupun kita nampak mim yang ada tanda sabdu, dia bukan wajibul gunnah, kita kena baca 2 harakat saja. Tapi kalau dia mim tanda sabdu, kita boleh, dan dia wajib gunnah, kita boleh baca lebih panjang sehingga 3 harakat. Okey. Hamma. Contoh kita nak baca sampai 3 harakat boleh Hamma ataupun 2 harakat sebaiknya Hamma. Okey. Ini adalah wajibul gunnah, wajib dengung. Wajibul gunnah ni maksudnya adalah wajib dengung. Kalau tak dengung, salah lah, tak tepat. Contoh, hamma.
Tak cukup dengung dia 2 harakat. Hamma. Dia kena hamma. Macam tu. Boleh Ma. Huruf mad alif sebelumnya berbaris di atas. Maka kita baca dia dengan 2 harakat lah. 2 harakat kerana ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, mad asli ataupun mad tabi'i. Senang je insya-Allah. Hammalatal. Okey, dia atas huruf lam Slide mempunyai Ustaz hilang Ustaz. slide saya hilang. Jadi warna hijau ni Ustaz. Ke saya? Baik. Okey. Okey. Tak, hijau masih ada. Kenapa jadi macam tu? Sekejap Ke saya punya komputer? Saya Memang hijau lah. memang hijau. hijau ya? Memang hijau. Sama, hijau juga. Saya hijau juga. Saya punya Okey, laptop. tunggu. Saya stop dulu, nanti saya share semula Okey. Okey. Gambar Ustaz keluar. Laptop lama macam ni lah. Masya-Allah, okey. Okey, dah keluar dah. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, kalau kawasan bising, mute kan Okey. Baik Okey, baik. Hammalatal. Okey. Di atas huruf lam, okey, mempunyai tanda mati ataupun sukun. Okey, kat sini kita kena baca jelaslah. Jelaskan pada huruf lam tu. Okey, latal. Lam tu kita kena jelaskan. Okey, dan pastikan lam tu kita tak tak qalqalahkan dia. Okey. Kita tak qalqalahkan dia. Qalqalah ni kita letakkan dia lah ataupun lantunannya. Latal tak ada le Lam dia bukan huruf qalqalah, jadi kita tak boleh latal. Kita terus saja tekankan pada huruf lam ni. Okey, kita jelaskan pada huruf lam yang bertanda mati ni ataupun tanda sukun ya. Latal, macam mana nak dapat lam ni tepat? Tepi hujung lidah kita menyentuh gusi atas. Okey, ni hujung lidah kita bahagian tepi sini. Hujung lidah kita tepi dia. Okey, sentuh gusi atas. Okey, sentuh gusi atas, maka kita akan dapat sebut huruf lam yang bertanda mati tu tanpa ada qalqalah, tanpa ada detakkan. Okey, kena lembutkanlah lidah tu, kena latihlah lidah tu supaya dapat menyebut atau menyentuh kita punya gusi atas ya. Latal. Okey, stay kat situ. Latal. Mungkin mula-mula kita boleh latih macam tu lah. Latal ha. Tak apa macam tu. Nanti bila dah okey dah kedudukan lidah kita tu, kita teruslah baca. Latal ha. Okey, macam tu. Hatab. Okey. Di sini huruf ba di sini yang tadi okey dinamakan sebagai alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Okey, ini izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Okey, huruf ba diletakkan tanda mati ataupun sukun kerana dia waqaf dan dibaca dengan lantunan ataupun detakan. Dinamakan sebagai qalqalah kubra. Okey, sama qalqalah kubra. Apabila dia waqaf kemudian ba tu kita matikan, maka dia adalah qalqalah kubra. Maka baca dia hatab. Ba. Kena bunyi ba ya. Hatab. Okey. Jadi huruf ta ni pun kita kena tebalkanlah. Okey, macam mana kedudukan huruf ta? Dia sama dengan dal, sama dengan ta. Cuma ta ni, ta, dal, ta, kedudukan dia sama. Makhraj huruf hujung lidah. Jadi lam tadi hujung tepi lidah. Okey, huruf ta ni hujung lidah. Betul-betul hujung lidah menyentuh gusi atas. Jadi kemudian kita kena tebalkan dia. Bila tebal kita kena angkat kita punya pangkal lidah kita Pangkal lidah tu maka kita akan dapat hatab. Okey, hatab. Okey, baik. Boleh ba tu kita qalqalahkan dia, maka dia akan dapatlah qalqalah pada ba tu hatab, iaitu dinamakan sebagai qalqalah kubra Pasal apa nampak Laila ni? Laila tolong tak nampak skrin Ustaz ni. Ya.
boleh pin tu. Itulah. Boleh pin ke? Saya admin tolong pin kan Laila ni. Kalau pin tu kan insya-Allah dia akan keluar. Okey, baik. Terus Okey, Ustaz. Okey, kita teruskan ayat yang kelima. Fi, insya-Allah senang saja. Huruf mad ya sebelumnya berbaris di bawah. Kita baca dengan 2 harakat lah. Okey, kerana dia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Fi ji. Okey. Sama ji pun sama. Okey, dia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Fi ji diha. Okey, ini adalah mad alif, huruf mad alif sebelumnya berbaris di atas dibaca dengan 2 harakat. Dan ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Ini sama je. 3 keadaan ni. Fi ji diha itu adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Semua baca 2 harakat. Ini 2 harakat, ini 2 harakat, ini pun 2 harakat. Kemudian hab, huruf ba mempunyai tanda mati ataupun sukun dibaca dengan detakan ataupun lantunan ya. Hab, be, kena bunyi be tu. Tak boleh senyap je. Hab, tak boleh hab je. Namakan qalqalah sughra. Okey, tadi kita dah jumpa qalqalah kubra, tadi kita dah jumpa qalqalah akbar. Di sini adalah qalqalah sughra. Kerana apa? Kerana dia berada di tengah-tengah ayat ataupun dia berada di tengah-tengah kalimah dan dia bukan waqaf. Okey? Dia bukan waqaf, jadi dinamakan sebagai qalqalah sughra. Okey, baik, terus. Hablum, tanwin baris 2 di hadapan bertemu dengan huruf mim. Ini mim ya. Dibaca dengan dengung 2 harakat. Dinamakan sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Di sini mim ada tanda sabdu. Tapi kita tak boleh namakan dia sebagai wajibul gunnah. Okey, walaupun dia huruf mim, walaupun dia ada tanda sabdu, di sini kita tak boleh namakan dia sebagai wajibul gunnah. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita lihat dia ada tanda baris 2 di hadapan. Okey, baris 2 di hadapan. Jadi dia termasuk dalam hukum idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Namun dengung tetap sama. Dengung kena 2 harakat. Di sini kita tak boleh dengung 3 harakat. Tadi wajibul gunnah kita boleh pergi 3 harakat. Tapi kalau idgham ma'al gunnah ni 2 harakat saja. Kita tak boleh lebih pada 2 harakat ataupun kurang daripada 2 harakat. Contoh hablum mim. Okey, 2 harakat. Tak boleh pergi hablum mim. Tak boleh ataupun pendek saja. Hablum mim. Pendek, tak sampai 2 harakat. Tak boleh. Okey, kena dengung 2 harakat sebab dia adalah idgham ma'al gunnah. Memasukkan dan bersama-samanya gunnah. Memasukkan pada huruf mim. Kita terus saja masuk pada mim. Hablum. Okey, dan kita gunnahkan dia, kita dengungkan dia, okey. Mim. Okey, terus nun mati ataupun sukun bertemu dengan huruf mim. Dibaca dengung 2 harakat. Dinamakan sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Jadi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah ni keadaannya adalah sebelum jumpa mim ni baris 2 di hadapan. Sebelum jumpa mim ni adalah nun mati. Nun mati ni tidak ada apa-apa tanda di kat atasnya. Jadi kita tahu bahawa nun mati yang tidak ada apa-apa tanda di atasnya, maka hendaklah kita baca dengung mim. Okey, mimma. Okey. Baik, ni baris 2 di hadapan ni adalah bentuknya seperti 99. Jadi kita boleh juga mengenal sesuatu hukum ataupun membaca Al-Quran itu untuk dapat hukum, untuk dapat baca dengan betul tu adalah melalui tanda. Melalui tanda. Tanda dia tengok baris 2 di hadapan ni bentuk 99, maka kita baca dengung. Okey, nun ni tidak ada apa-apa tanda di atasnya, maka kita baca dengung. Nanti keadaan lain kita boleh jumpa baris 2 di hadapan yang bentuknya seperti 69. Di situ kita tidak boleh dengung. Dan juga nun mati ini yang memang ada tanda mati di atasnya, maka di situ kita tidak boleh baca dengung. Kita kena baca jelas. Izhar. Macam tadi kan. Anhuma. Nun tu betul-betul memang ada tanda mati. Tapi di sini nun dia tanda mati juga. Tapi dia tidak ditulis tanda mati tu kosong di atas dia. Maka kita tahu kita kena baca dengung. Okey. Melalui tanda pun sebenarnya kita boleh baca dengan baik sebenarnya. Okey, kita boleh baca dengan baik. Okey.
Mim. Di sini pun kita kena baca dua harakat sebab dia idgham ma'lunah ataupun idgham bi gunnah. Okey. Mim masad. Huruf dal dia diletakkan tanda mati sukun kerana waqaf. Dibaca dengan lantunan ataupun letakkan. Dinamakan sebagai qalqalah kubra. Okey, jadi di sini adalah qalqalah kubra. Okey, baik. Mungkin tanya, kenapa ada mim kat sini? Mim kecil kat sini. Mungkin ada orang akan tanya, curi lah. Apa salah ada mim pula kat sini kan? Mim tu adalah gunanya adalah apabila kita sambung dengan surah yang akan datang. Surah yang selepasnya. Jadi bila surah yang selepasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baris 2 ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Bila iqlab, maka ulama Al-Quran telah menuliskan, menggantikan dalam penulisan tu meletakkan huruf mim. Sebab iqlab tu asal pada bahasanya adalah qalaba. Okey, qalaba dia berubah ataupun kita tukar. Tukar kepada apa? Tukar kepada huruf mim. Okey. Contoh masadim bismillah. Okey, sebab tu dia letakkan huruf mim ni. Mim ekornya ke bawah. Kalau mim ekornya ke tepi, itu adalah tanda waqaf. Okey. Banyak ke? Susah ke? Tak kan? InsyaAllah mudah kan? Okey, baik. Dah habis untuk ni. Baik, okey. Kita nak pergi surah seterusnya ke ataupun ada nak baca dulu? Kita pergi surah seterusnya dulu Ustaz tak? Okey, baik. Boleh. Tak ada masalah. Kita pergi surah An-Nasr. An-Nasr. Okey, baik. Atas dia saja. Okey. Ada saja. Baik. Muka surat sama. 603. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء Okey, terus ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, boleh Okey, baik. Alhamdulillah. Ini surah An-Nasr. Okey, ada berapa ayat? Ada 3 ayat sahaja. Okey. Baik, insyaAllah kita lihat hukum-hukum yang ada pada surah An-Nasr. Okay, semua okey ke? InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Bila online ni macam ni lah. Okey, sorry, besar sangat. Okey, baik. Terus, okey, idza jaa, okey. Idza dha, okey. Apa hukum dia? Mad asli. Berapa harakat kena baca? 2 harakat. Apa tanda dia? Alif. Sebelumnya berbaris di atas. Okey, boleh? Kita baca 2 harakat. Okey, nama dia mad asli. Okey, tanda dia macam mana kita nak tahu? Alif. Sebelumnya baris di atas. Okey, itu mad asli. Kemudian,
Okey. Di sini kita lihat ada huruf alif. Di atas huruf alif ada tanda mat. Selepas dia ada hamzah. Okey, hamzah. Dia jumpa hamzah. Alif. Di atasnya ada tanda mat. Dia jumpa dengan hamzah. Dan dia adalah satu kalimah. Ja'a. 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 Okey, datang. Ja'a. Jadi dia adalah satu kalimah. Okey. Jadi bila ada tanda mat ni, kita kena automatik kita dah tahu dah. Bila tanda mat ni, mesti kita kena panjang. Lebih daripada 2 harakat. Okey, tak boleh baca 2 harakat. Mesti lebih daripada 2 harakat. Sama ada 4 ataupun 5 harakat. Okey, sama ada 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita kena ambil perhatian jugalah kita punya nafas macam mana. Sampai ke tak sampai untuk satu ayat ni. Jadi bila nampak ada tanda mat ni, kadang-kadang kita kena rancang dululah bila kita nak baca ayat tu kan. Kita kena lihat, okey ni ada tanda mat panjang, kita kena baca 4 harakat. Ini baca 2 contohlah kan. Jadi kita kena standby lah nafas kita supaya sampai sehingga waqaf ini. Okey. Di sini kita baca 4 harakat ataupun 5 harakat ketika sambung. Okey, ketika sambung wasal Kemudian okey. Di sini dia boleh pergi 6 harakat ketika waqaf. Okey, nama dia adalah mad wajib muttasil ataupun mad muttasil. Okey, sebab dia sambung ni. Sebab dia satu kalimah. Muttasil ni maksudnya bersambung. Okey. Ittasala yattasilu. Okey. Dia bersambung. Jadi maksud dia adalah hamzah dengan alif ni dalam satu kalimah. Yang tadi kita jumpa hamzah dengan alif tu 2 kalimah. Okey. Yang ni adalah satu kalimah. Nama dia adalah mad wajib muttasil ataupun mad muttasil. Baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau waqaf kita boleh pergi 6 harakat. Okey, nak baca 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 pun boleh ketika waqaf sahaja. Okey. Tapi kalau sambung 4 dengan 5, 6 tak boleh baca. 6 ni kita tak boleh baca kalau kita wafal Baik, idza jaa nas, sama huruf sad tebalkan dia. Nasrullah, ra pun kena tebal. Kemudian perkataan Allah, lafzul jalalah. Okey, perkataan Allah ni lafzul jalalah. Perkataan Allah ataupun lafzul jalalah ini apabila sebelumnya berbaris di hadapan, maka hendaklah lam itu kita baca dengan tebal. Nasrullah, bukannya nasrullah. Kalau lah tu dia dah jadi nipis. Allah Nasrullah. Okey. Nasrullahi. Baik. Ya betul. Muttasil tu maksudnya bersambung. Sebab apa? Hamzah dengan alif tu dalam satu kalimah. Munfasil tu dia terpisah. Hamzah duduk kat sini, alif duduk kat sini, hamzah duduk kat sini. Dia tak duduk dalam satu kalimah. Maksudnya ni perkataan lain, ni perkataan lain. Sebab tu nama dia munfasil. Munfasil. Yang ni muttasil. Hamzah dengan alif ni dalam satu kalimah. Okey. Nasrullahi wal. Okey. Okey, ni lam terdapat tanda mati ataupun okey. Okey, tanda mati dinamakan sebagai alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Okey, di sini ada hamzah wasal ya. Huruf alif yang di atasnya ada tanda sad ni, ada tanda seperti kepala sad ni, maka kita tak perlu bunyikan dia, kita abaikan dia saja. Wal terus masuk pada lam. Kita tak perlu baca wa'al, tak perlu baca wa'al ataupun kita panjang pula. Wal tak boleh. Kita baca wal fat tak boleh. Kita abaikan ni terus masuk dekat lam Wal fath. Okey, yang ini waqaf dia, tak ni kita matikan dia. Kemudian ha ni kita keluarkan makhraj huruf ha. Fath. Tak kita hamas, kerana ha kita keluarkan makhraj huruf. Kita tak boleh mati pada tak saja. Okey. Contoh kan, kita berhenti pada tak saja. Wal fath. Tak boleh. Kena bunyikan dia punya ha ini. Ha ni. Sebab ada huruf kat sini. Sebab itu dia ada perbincangan tajwid, dia namakan sebagai haq, apa nama dia? Apa saya lupa dah. Maksudnya
Huruf ha ni kita kena nyatakan dia punya makhraj huruf dia. Tapi kita tak boleh bunyi baris dia. Ha ni baris depan kan? Tak boleh. Fathu, tak boleh. Kita hanya keluarkan makhraj dia saja. Fath. Okey. Baik. Boleh Terus okey. Wa ra'aitan. Okey, ni ya mati sebenarnya berbaris di atas. Kita baca lembut sahajalah. Okey. Kat sini bukan, kalau kita tahu ya mati sebelum baris di atas, sebenarnya mungkin kita tahu itu adalah mad lin. Jadi mad lin ni akan terjadi ataupun berlaku apabila waqaf sahaja. Kalau kita sambung ni, wasal ni wa ra'aitan, jadi dia tidak jadi mad lin lah. Dia tidak akan jadi mad lin. Dia cuma akan jadi okey, baik. Betul. Ada. Okey, baik. Okey, wa ra'aitan. Okey, dari sini apa ni? Bukan mad lin Okey, kita hanya baca lembut saja. Okey. Harful lin nama dia, okey. Wa ra'aitan nasa. Okey, kat sini selepas huruf lam terdapat tanda sabdu pada huruf nun. Okey, nun ada tanda sabdu Okey. Dibaca dengung 2 harakat. Dinamakan sebagai alif lam syamsiyah ataupun idgham syamsi bi gunnah. Ada tambahan bi gunnah. Kat sini bukannya wajibul gunnah. Kat sini bukan wajibul gunnah Kat sini adalah idgham syamsi bi gunnah ataupun alif lam syamsiyah. Dia terus masuk pada nun lah. Tanna. Okey. Dengung 2 harakat jugalah. Okey, tak boleh lebih daripada 2 harakat ataupun kurang daripada 2 harakat. Okey, terus nasa, huruf mad alif, na tu kena panjanglah. Okey, berbaris di atas dibaca 2 harakat kerana ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Okey. Nasa yada, terus yada, huruf dal mempunyai tanda mati ataupun sukun. Dibaca dengan detakan ataupun lantunan. Okey. Ya ada kena bunyi dinamakan sebagai qalqalah sughra, kena bunyi dal tu, de tu kena ya de, dia lembut saja, de taklah kuat sangat. Ya de, itu jadi waqaf. Okey, ya dakhulu. Okey, terus huruf mad waw ni waw lu sebelumnya berbaris di hadapan, dibaca dengan 2 harakat kerana mad asli ataupun mad tabi'i Yadkhulu. Nafi, huruf mad ya sebelumnya berbaris di bawah, dibaca dengan 2 harakat kerana ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i Baik, boleh habiskan ayat 2 ni. Okey, insya-Allah senang je. Ya sebelumnya berbaris di bawah, dibaca 2 harakat kerana ia adalah mad asli ataupun mad tabi'i Fi di pun kena 2 harakat Nillah. Okey, di sini barulah lam tu kita baca nipis. Sebab apa? Sebab sebelum lafzul jalalah ini, sebelum huruf lam ini, sebelum perkataan Allah ini ada berbaris di bawah. Dinillah. Okey, perkataan Allah bila dia baris bawah kita kena baca nipis pada lam tu. Kalau dia sebelumnya baris di hadapan ataupun baris di atas, maka lam tu kita kena baca kita kena baca tebal dan panjang 2 harakat. Dinillah. Ini dinillah kita baca nipis lam tu. Lah bukannya Allah. Bukannya kita baca dinillah, bukan dinillah Dinillahi. Okey. Afwah, huruf mad alif. Okey, sebelum baris di atas dibaca 2 harakat kerana maaf dia ataupun mad tabi'i, insya-Allah boleh. Kemudian tanwin ataupun baris 2 di atas dijadikan satu baris sahaja kerana waqaf. Dinamakan sebagai mad iwad. Mad iwad. Okey. 2 harakat. Baca 2 harakat Lagi satu, bila mad iwad ni jangan kita hamzahkan dia. Ataupun kita letak ha pada hujung dia. Kadang ada orang baca jah ataupun
letak hamzah. Bukan dia nafas kita bunyi tu dia akan mute hujung dia. Ja. Macam tu saja. Ja. Dia tidak ja ataupun jah. Dia tidak hamzah dan dia juga tidak ha. Dia tetap alif, dia tetap berbaris di atas pada jim tu Ja. Macam tu saja. Okey. Dinamakan sebagai mad iwad. Okey, baik, terus. Okey. Fasabbih. Okey, ba baris bawah bunyi bih. Bi bukan bih. Fasabbih. Okey, hati-hati supaya kita tak bunyi bih. Jadi dia bih. Kemudian ha mati. Fasabbih bihamdi. Bihamdi. Bukannya bihamdi. Bihamdi. Mim mati bertemu dengan huruf dal. Dibaca dengan jelas kerana izhar syafawi. Ini mim mati. Okay, bertemu dengan huruf dal. Bihamdi rabb. Kita tak boleh dengung. Bihamdi. Tak boleh dengung. So, kena baca jelas izhar syafawi. Bihamdi rabb. Huruf ra berbaris di atas. Hendaklah dibaca tebal. Rabbika. Okey, ka ni pendek. Masuk pada wa. Rabbika wastaw. Okey. Taghfir. Ra mati sebelumnya berbaris di bawah. Dibaca dengan nipis. Fir. Bukan firu. Wastaghfirhu. Sambung Kalau waqaf. Wastaghfir. Ha tu kena keluarkan makhraj huruf dia. Jelaskan makhraj huruf dia. Kerongkong bahagian bawah. Wastaghfir. Okey, ada puan tadi sebut tentang raumnya. Okey, betul raum. Dia tidak bunyikan hak tu. Firuh ataupun ra ni kita bariskan dia. Firuh, tidak firuh. Ataupun firhu, tidak juga. Jadi kita hanya keluarkan makhraj huruf ha ni. Wastaghfir. Okey. Innahu. Okey. Huruf nun bertanda sabdu dibaca dengan 2 harakat kerana wajib berguna. Di sini barulah nun mati ni, nun mati pula. Nun yang bertanda sabdu ini dinamakan sebagai wajibul gunnah. Jadi kita tahu wajibul gunnah ni huruf dia ada 2 sahaja, iaitu huruf nun dan juga huruf mim yang ada tanda sabdu. Okey, yang ada tanda sabdu dan dia bukannya selepas alif lam. Dia bukan selepas alif lam. Okey. Nun dan juga mim yang ada tanda sabdu, maka itu adalah wajibul gunnah. Tetapi dia bukannya selepas alif lam. Kalau dia selepas alif lam, dia akan jadi sebagai idgham idgham syamsi bi gunnah ataupun alif lam syamsiyah. Okey, idgham syamsi bi gunnah. Okey, baik. Innahu ka. Hak dhamir ataupun hak kinayah bersamanya waw kecil. Ni ada waw kecil. Huruf sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Dan bukanlah huruf hamzah selepas hak dhamir ni. Dibaca dengan 2 harakat. Dinamakan sebagai maksilah qasirah. Baca 2 harakat saja. Maksilah qasirah 2 harakat. Okey. Kana. Huruf alif sebelumnya berbaris di atas. Dibaca 2 harakat kerana mad asli ataupun mad tabi'i. Kana tawwa. Masuk pada huruf waw. Waw yang ada tanda sabdu ni kita kena jelaskan waw tu. Tawwa. Tekankan pada huruf waw lah. Tawwa. Kita tak boleh baca tawa. Tawa tak boleh. Ataupun tak begitu tekan sangat. Dia masuk pada waw tapi tak begitu tekan. Dia tak henjut. Okey. Tawwa. Okey, kena macam tu. Tawwa ataupun tawa. Tawa tak boleh Tawwa. Okey. Di sini huruf alif sebelumnya berada di atas baca 2 harakat kerana mad asli ataupun mad tabi'i. Ba. Okey, ba di sini dia asalnya adalah baris 2 di atas. Asalnya adalah baris 2 di atas. Okey, dijadikan satu baris sahaja kerana waqaf.
Jadi di sini hukumnya adalah mad iwad. Okey, mad iwad baca 2 harakat. Dia bukannya mad asli ataupun mad tabi'i kat sini. Kat sini adalah mad iwad. Okey, mim ni guna dia apa? Apabila nanti bersambung pada surah yang selepasnya yang ada bismillah. Tawwaban bismillah. Hukumnya adalah iqlab apabila kita sambung pada surah yang seterusnya. Surah yang seterusnya. Okey. Yang ada bismillah. Tapi di sini hukumnya adalah mad iwad. Okey. Baik. Boleh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjang Okey. juga tu. Okey ke semua? Alhamdulillah. Okey ke semua? Harap semua okey kot. InsyaAllah. Okey, InsyaAllah. Ustaz. Okey, insya-Allah. Sebab dia teori kan. Kadang bila kita dengar tu kadang kita rasa Okey, penat okey, juga. okey. InsyaAllah. Okey. Okey, bagus. Okey, baik. Ada siapa-siapa yang nak cuba Nak baca. Silakan. Tak apa. Okey, Puan Mazita ya. Okey, baik, silakan. Tempat dia ada. Ya, macam ni. Tambat ada. InsyaAllah. Saya baca Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Puan Terima kasih Mazita. Ustaz. Baik, sama. Silakan seterusnya Puan Hafizah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuba ya Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Hafizah. Terus Puan Rosmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya mulakan baca ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tebalkan huruf sad tu. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wam tu jangan lama sikit. Jangan lama sebab dia izhar. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad.
Okey, baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Rosmi. Silakan Tuan Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Haji, sa ni tak perlu tebal. Yas ni baru tebal. Sa ni kita nipiskan dia. Macam tu. Sayasla Kot ni kena tebal. naran. Lagi tebal. Angkat lidah kita tu. Kita kena angkat kan. Lagi. Lagi tebal. Lagi. Betul. Terus. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Ta bari atas dia vokal O. Hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Fi jidiha hablum min masad. Aywa. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, Zainuddin. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, saya. Kalau yang huruf sod tu, lidah kita naik ke atas ya, gigi atas, depan atas. Baik, lidah kita, hujung tu dia dekat gusi bawah. Sebab sod dengan sin tu, dia makhraj huruf dia sama. Sin pun hujung lidah dekat gusi bawah, sod pun hujung lidah dekat gusi bawah. Cuma sod tu dia jadi tebal apabila kita kena angkat kita punya pangkal lidah. Lidah kita ni yang bahagian dalam ni, kita kena angkatkan ni. Oh, pangkal lidah. Saya confuse hujung lidah dengan pangkal lidah. Ni hujung, ni pangkal. Okey, yang bahagian dalam dekat kawasan sini. Maknanya Ustaz, ujung duduk di pangkal gusi. Gusi Ya, bawah. Betul. Gusi Tapi bawah. Gusi bawah dan pakar angkat. Pangkal tu kena angkat. Kalau tak, nanti dia akan jadi huruf sin. Okey, beza contoh sin dengan sod kita matikan dia. As itu sin. As, is, us. Tapi kalau sod, aus, is, us. Sama dia punya hujung lidah kat bawah, gusi bawah, tapi sod tu kita angkat kita punya pangkal lidah, maka dapatlah dia punya tebal sod tu. Okey. Ustaz, kalau baca muncul mulut tu jadi dia macam automatik bila kita angkat. Betul ke salah kalau muncul mulut? Okey, baik. Dia kira muncung ataupun tidak tu, itu apa panggil? Itu kita punya teknik lah untuk kita dapatkan tebal atau tidak. Sebab asas Al-Quran ni sebenarnya sebutan huruf tu adalah masmu'. Masmu' ni maksudnya melalui pendengaran. Bila orang baca, contoh orang baca, kita pejam mata, kita tak tahu pun kedudukan mulut dia tu macam mana kan. Tapi huruf sod tu dia sebut dengan betul. Maka dikira betul. Faham tak? Jadi orang tu muncung ke macam mana keadaan dia, tapi janganlah sampai bila dia muncung atau bentuk mulut dia macam mana sehingga merubah bunyi lain. Dia tetap bunyi huruf sod juga. Sayaf lah, dia muncung ke, dia macam mana pun keadaan mulut dia, tapi bila kita dengar, okey ni huruf sod, ni huruf sin. Kita dengar, okey kita dapat beza sin dengan sod, maka tak ada masalah lah sebenarnya. Maknanya Ustaz, kita kena tahu tempat keluar huruf lah. Ya, tempat keluar huruf tu penting sebab ulama buat tu sebagai panduan sebenarnya. Sebagai panduan sebenarnya untuk kita dapat sebut huruf tu dengan betul. Sebab ada orang keadaannya yang kalau kita pergi
di luar negara, di Mesir dan sebagainya, ada guru-guru Quran ni yang guru-guru lama yang dah berusia, gigi dia dah tak ada dah. Mungkin gigi bawah dia dah tak ada. Dia tak pakai pun gigi palsu. Tapi bila dia baca Al-Quran, sebutan makhraj huruf tu betul, tepat. So maksudnya dia punya teori yang ulama bagi tu sebagai panduan. Kalau dah orang tu dah tak ada gigi dan sebagainya, tapi dia boleh sebut huruf tu dengan betul, kira betul lah. Macam tu. Boleh faham tak situasi dia? Ustaz, ya kalau saya. sod tu angin macam terkumpul kan dalam mulut. Ya begitu. Kalau macam seperti- sin tu dia keluar kan. Ya betul. Sa, as, is, us, auf. Macam tu. Auf, if, us. Jadi latihannya macam tu lah. InsyaAllah lama-lama nanti boleh dapat lah. Okay. Untuk dapat huruf sod tu dengan betul. Mungkin ambil masa seminggu, 2 minggu tak apa. Latih dia mungkin kita latih. Mungkin kita boleh guna cermin kot. Kadang dengan cermin tu baru kita nampak kedudukan mulut kita macam mana, lidah kita kat mana. Kalau kita bayang-bayang tu kadang kita tak nampak. Bila kita tengok cermin, baru kita tahu kedudukan lidah kita tu kat mana, kita nak angkat atau tidak angkat. Jadi bila kita nampak depan cermin tu, baru boleh kita capture lah benda tu, baru kita dapat, kita bayangkan. Okey? Baik. Ustaz, tanya sikit Ustaz. Ya, silakan. Ayat 3 dengan 4 tu boleh sama ke? Macam mana? Saya selana ramzata lahabin wa imra'atuh. Okey, baik. Boleh sebenarnya. Okey. Sebab saya tanya ustaz saya tanya guru saya, dia kata sebenarnya dalam Al-Quran ni tak ada wakaf pun sebenarnya. Kalau orang boleh baca Al-Fatihah sampai An-Nas dengan satu nafas tanpa wakaf pun sebenarnya betul. Okay. Jadi boleh lahabiu, boleh sambung sebenarnya. Yang penting nafas kita tu lah. Nafas kita kena cukup lah. Okey. Baik. Ada yang nak baca lagi ke ataupun soalan kita? Okey. Puan Maznah Puan Mazanah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak baca surah Al-Masad ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Cuba ni Al-Masad. Baik. Baik, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Aywa, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi kita telah baca sama. Baik, kita telah baca surah Al-Masad. Terima kasih Puan Mazana atas bacaan tadi. Baik, kita pergi surah yang seterusnya boleh? Surah An-Nasr. Ada yang nak baca ataupun orang yang sama nak baca pun tak ada masalah, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Azizah Abdullah. Okey, baik. Puan Azizah nak baca. Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Okey, baik. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Azizah. Ya. Baik, silakan seterusnya. Siapa? Puan Nurlida. Puan Nurlida. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Cuba ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nurlida. Puan Nurlida ya. Okey, baik. Seterusnya Puan Puan Nurlela. Ada yang tanya Ustaz, kalau nak wakaf dekat Wastagfir tu, Wastagfir. Okey. kalau nak wakaf boleh kan? Boleh. Sebab dia ada tanda wakaf kat sini, huruf jim. Tapi ada yang paling afdal apa Ustaz? Yang ini wakaf dia apa kat sini ya? Jim. Wastagfir. Innahu. Kena tengok dia punya ta'rif tu lah, huruf jim. Jim ni wakaf dia apa? Saya tengok dulu lah. Saya pun dah lupa dia tanda-tanda wakaf ni. Okey. Nanti saya Wakaf jaiz. wakaf jaiz kan. Jaiz. Boleh berhenti dan boleh teruskan. Okey, maksudnya either one lah. Masa kita nak berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh. Okey. Saya cuba Ustaz. Baik, silakan. Siapa tu? Nurlela. Nurlela. Okey, baik. Puan Nurlela, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, baik. Allahumma Sadaqallahul Azim. Okey, baik. Nanti Puan Lela jelaskan huruf ha ni Fasabbih. Takut nanti terpergi. Dia tak sampai ha pun tadi. Dia tak sampai huruf ha pun. Dia macam ha dengan ha tu dia macam tengah-tengah. Dia tidak pergi ha, dia tidak pergi ha. Okay, jadi fasabbih. Okey, baik, terus Puan Hafizah. Silakan. Boleh Puan Hafizah? Ustaz, boleh ke baca? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ra tu jangan jelaskan dia punya getaran tu. Okey. Kena simpan. Here. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih atas bacaan tadi Puan Hafizah. Seterusnya jangan lari. Okey, Puan Zakiyah. Puan Zakiyah nak baca? Puan Zakiyah nak baca ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tunggu. Saya. Ada. Baik, silakan. Boleh? Kat mana puan tadi? Tak ada dah. Assalamualaikum Ustaz. Bagilah saya baca pula. Siapa tu? Bagilah saya baca. Azizah Samsudin. Ya, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi
الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Okey, baik. Sadaqallahul Azim. Barakallahu azim. Terima kasih Puan. Ustaz minta mencelah Ustaz. Ya, saya. Bismillahirrahman ke Bismillahirrahman? Macam mana? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ma. Kena 2 harakat di sini. Nun kan? Ma. Irrahmanirrahim. Bukan Rahman. Ya. Ma bukan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahman. Kenapa? Taklah, kalau ada sebutan Bismillahirrahman itu tak betul, tapi Bismillahirrahman kan? Ya, Hirrahman bukan Hirrahman. Rahmanirrahim. Ya. Kenapa tuan? Ada terdengar bunyi man ya? Ya. Okey, baik. Ni Hirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Zakiah, tadi line putus. Ya ke? Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathah tu kena jelaskan Puan Zakiah. Terus? Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, fa ni tak ada qalqalah. Afwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaban. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Barakallahu azim. Baik. Ustaz. Baik, sama. Ada lagi? Ramai lagi ni. Sekejap Kita tengok ada Puan Salmiah. Nak baca Puan Salmiah? Ke dah baca? Saya Ustaz. Okey, nak baca ke? Sama adik. Boleh? Nak baca dengar suara tak? Dengar. Ya Ustaz, baca. Okey, baik. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد Masa kawan baca cuba diam yang lain. Diamlah. Terdouble. Terdouble. Kalau mute kan mute semua nanti. Okey, baik. Terima kasih Puan. Ya, saya dengar. Cuma tadi ada orang yang lain baca dia terdouble. Okey, baik. Puan Salmiah. Okey, baik. Boleh je. Nak ulang boleh. Okey. Boleh. Ya. Ya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Okey, baik. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Salmiah. Baik. Kadang-kadang bila kita online ni, okey, baik. Kadang-kadang bila kita online ni, kadang ada keadaan-keadaan yang kita macam tak berapa jelas lah. Mungkin disebabkan line dan sebagainya. Jadi saya minta maaf lah kalau kadang saya tak dapat, kadang orang lain dengar macam ni salah tapi saya dengar macam okey. Mungkin sebab line. Okey. Kadang terputus, kadang jadi tiba panjang tapi sebenarnya dia baca betul dah tapi disebabkan line dia jadi macam terpendek. Okey, baik. Itu teknikal lah. Baik, seterusnya Puan Rosmin. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Okey, Okey, saya baik. baca ya. Okey, baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Nak baca lagi ke? Macam mana Tuan? Kita sambung baca lagi ke? Satu lagi ayat boleh Ustaz? Satu lagi surah. Tak sempat. Okey lah tu Ustaz. Cukup. Okey. InsyaAllah terpulang pada Ustaz. Kalau satu lagi panjang ni. Yalah itulah. Dia panjang ni. Okey lah. Okey, baik. Sambung. Ada yang nak baca lagi ke? Ni ada lagi ni angkat tangan. Okey. Kasma, Puan Maimunah, Puan Ayu. Okey, bagi dia baca Ustaz, nanti dia tak boleh tidur nanti. Surah Al-Fatihah lah Ustaz. Apa dia? Surah Al-Fatihah. Nak baca ke nak bincang? Kalau bincang Fatihah lagi panjang. Baca kot sebab itu yang penting tu. Okey. Boleh Tuan? Boleh lah, tapi sebab boleh lah. Kita kena tanya tuan yang pasal Fatihah itu, Fatihah kita dah buat hari tu. Dah belajar dah. Dah belajar. Ulang yang ni lah, Mungkin yang nak baca ni, yang mana nak baca surah ni, yang kita baru belajar ni. Okey, baik. Terima kasih. Puan Kasma ya? Baik, baca Puan Kasma. Sekejap ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, baik. Terima kasih Puan Kasma. Seterusnya Puan Maimunah. Puan Maimunah ada? Saya Maimunah Tahir kan Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Maimunah. Ada Terus, salah tak Ustaz? apa dia? Ada kesalahan tak Ustaz? Nak kata salah yang jelas tu tak ada, cuma ada sikit-sikit lah makhraj huruf, macam fasabbih huruf ha, ra ni kena nipiskan sikit. Okey. Boleh. Kemudian bismillah tu puan baca B bis, bukan bes okey, bismillah. Okey, baik. Okey, itu saja Puan Maimunah Terus Puan Ayu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Barakallahu Barakallahu azim. Terima kasih Puan Ayu. Seterusnya, bukan yang akhir tuan. Boleh boleh komen ke Ustaz macam mana? Okey, baik. Oh, nak komen ya. Nak tahu kan ke Okey, baik. Okey, baik. Tadi bacaan okey, betul. Cuma ada kat sini wastaghfir. Mungkin saya tak berapa dengar sebabkan lain dan sebagainya. Cuma ra ni mati, sebelumnya baris bawah ni kena nipis lah. Wastaghfir. Kemudian hak. Kemudian hak ni kena jelaskan dia punya makhraj huruf dia lah. Okay, jangan tinggalkan hak ni sebab dia ada kat sini. Jadi jangan tinggalkan dia. Wastaghfir. Kena bunyi hak tu, tapi jangan begitu kuat lah. Wastaghfir ke apa ke tak perlulah. Okey. Okey. Ya baik. Baik Ustaz. Terima kasih. Sama. Terus Puan Muslihah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bihamdi, ha beratas bunyi ha. Jadi bihamdi, dia tidak pergi biham Biham pedas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Boleh Ustaz? Boleh. Innahu kana tawwaba. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Baik, sama. Terima kasih. Puan Zaleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, baik. Bagus. Baik bacaannya. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, sama. Terima kasih Puan Zaliha. Seterusnya lagi Puan Qalthum. Ya Ustaz, saya. Okey, nak baca ke? Boleh insya-Allah. Okey, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Dinillah, nipiskan sikit lam tu. Dinillah. دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Kulsum. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, baik. Tadi ada tanya tentang mat asli kan. Kalau terpanjang macam mana? Okey, kalau mat terpanjang, dia tetap dikira salah juga. Sebenarnya tak boleh. Sebab dalam Quran ni dia akan ada dua keadaan apabila kita baca salah, iaitu lahnul jali dengan lahnul khafi. Lahnul jali ni adalah kesalahan bacaan kita yang jelas. Jelas salahnya dan hukum dia adalah haram dan berdosa. Namun dalam keadaan kita lahnul khafi, iaitu kesalahan kecil, hukum dia adalah makruh. Jadi bila keadaan mat asli ataupun mat tabi'i tu kita terlebih panjang terlebih 3 harakat ataupun 4 harakat, maka di situ hukumnya adalah makruh sahaja. Okey, makruh hukum walaupun dia makruh tapi kita tak boleh lah kita tak boleh buat kesalahan itu. Kalau kita baca kemudian kita tersalah, kita kena ulang baliklah ayat tu. Okey, macam contoh kita baca iza za ni kita terpanjang iza ja terpanjang 3 harakat atau 4 harakat. So kita sedar benda tu salah, kita ulang balik ayat tu supaya kita baca dengan betul. Quran ni okey. Nak tahu 2 harakat tu biasanya kalau kita belajar dengan guru-guru, dia akan guna jari lah. Dia guna jari dan dia punya panjang tu 2 harakat tu bergantung pada tempo bacaan tu. Kalau orang tu baca memang baca yang bacaan tahqiq, bacaan yang lambat. Contoh lambat ni apa? Dia punya tempo kan. Iza ja dia beza dengan iza ja. Contoh kalau kita baca lambat, iza ja. Okay, mungkin orang tu baca lambat jadi dia punya kiraan jari dia tu jadi lambat lah, punya pergerakan dia 2 harakat tu. Tapi kalau orang tu baca cepat, iza ja, terus saja dia punya jari ni cepat, dia punya kiraan dia. Okey, begitulah. Jadi kiraan dia boleh guna jari. Okey, boleh guna jari. Kalau dalam Al-Baghdadi dia ada macam yang ketuk-ketuk tu, itu pun salah satu cara untuk dapatkan panjang 2 harakat ataupun harakat yang lain lah, 4 harakat ataupun 5 harakat. Okey. Okey, baik. Lagi satu, saya nak sentuh tentang a'udzubillah. Jangan kita baca, kadang-kadang kita terlepas pandang dengan a'udzubillah tu, kita baca a'udzubillah. Dia bukannya dia a'u. Dulu lepas tu ain. Jadi jangan kita tashilkan dia. Kita baca a'u. Jadi a'u. Dia bukannya a'u, dia a'u. So jelaskan dengan a'u. Okey? Baik. Boleh Ustaz ada asnah nak baca Ustaz. Okey, baik, silakan. Silakan Puan nak baca. Puan Asnah tu. Puan Hasnah yang tulis dalam chatting nak baca. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, alhamdulillah. Sadaqallahul Baik azim. bacaannya. Okey, baik. Terima kasih Puan atas bacaan Saya tu. pula nak baca Ustaz. Okey, baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Tebalkan sad ni. Puan. Iza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah Lagi tebal lagi. wal fajr. Lagi tebalkan boleh? Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Wal fath ni ta fal fat wal fath. Wal fath. Macam tu. Ta dulu mati baru bunyi ha ni. Fajr. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ni tak boleh panjang. Wastaghfir. Tak boleh panjang. Fir. Pendek saja. Tak boleh panjang. Tak boleh panjang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, baik. Wan Nuriyah Allahul azim. Barakallahu azim. Okey, baik. Terima kasih. kasih. Baik, sama. Baik, alhamdulillah. Okey, hari ni kita cover 2 surah lah. Surah Al-Masad dengan surah An-Nasr. Jadi mana-mana yang kita baca tadi, kita dengar bacaan rakan-rakan kita kan. Kita ambil itu sebagai panduan lah untuk kita. Okey, yang mana huruf ha, yang mana huruf qad. Okey, yang mana huruf apa lagi? Huruf jim, huruf kha, yang mana nipis, yang mana tebal, panjang, pendek dan sebagainya. Jadi bacaan rakan-rakan kita itu adalah sebagai panduan untuk kita baca lebih baik lagi dan untuk kita baca lebih elok lagi bacaan kita. Moga-moga dengan setiap bacaan kita itu beroleh pahala. Sebab baca Al-Quran dengan bertajwid ni hukum dia adalah fardu ain. Bila fardu ain ni maksudnya wajib kita baca Al-Quran bertajwid. Okey. Kalau kita tak tahu nama hukum tu tak ada masalah. Okey, kalau kita tak tahu nama ni apa, nama hukum dia ni mat apa kan. Kita tak tahu pun nama hukum dia. Tapi yang paling penting sekali adalah kita baca dengan bertajwid. Itu paling penting sekali. Sebab mempelajari ilmu tajwid ni hukum dia adalah fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan berhukum tajwid adalah fardu ain. Okey, baik. Boleh InsyaAllah. Okey Ustaz. Baik, saya serahkan pada Tuan. Kita terima kasih Ustaz. Kita tutup majlis kita dan minta Ustaz baca doa Ustaz. Okey, baik, insyaAllah. Minta mute yang ada TV tu boleh? Okey. Yang ada TV? Yang bunyi suara televisyen. Okey, baik. Okey. Suara saya dengar ke? Dengar. Alhamdulillah jelas suara Ustaz dah. Okey, baik. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal. Minkum taqabbal ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua atas pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama.